Assalamualaikum. Kita jumpa lagi pelajaran yang kedua untuk hari ini. Jadi cikgu harap semua dah kembali bersemangat, dah pun rehat. Okey, jadi kita teruskan pelajaran kita hari ini dengan aktiviti yang berikut. Kamu hari ini akan belajar mengenai kata perintah. Okey, masih di aspek tata bahasa. Kamu akan belajar mengenai kata perintah. Hari ini kamu akan membina sekurang-kurangnya 2 ayat menggunakan kata perintah dengan betul. Kita masih dalam tema keselamatan. Kita selamat di sini. Tajuk hari ini, kata perintah. Baiklah murid-murid, kamu buka buku teks bahasa Melayu, buka muka surat 70. Okey, buka dan anda akan lihat paparan seperti di hadapan ini. Jom kita tengok apa paparan ini nak bercerita kepada kita. Baik. Macam kamu lihat, ada gambar bomba tengah memadam kebakaran. Okey, dekat mana ni? Ni dekat kawasan sekolah di Padang. Okey, tajuk kita hari ni mengenai bomba sukarela. Okey, bomba sukarela. Okey, bomba ni ada juga sukarela. Okey, mana dia akan kalau katakan pihak sekolah hubungi bomba, mereka akan hantar pasukan bomba sukarela untuk memberi penjelasan mengenai bagaimana untuk menyelamatkan diri sekiranya berlaku kebakaran di sekolah. Okey, contohnya dekat sini. Okey, kamu nampak ada jam. Jam ni pukul berapa ni? Pun tak berapa nampak. Pukul 9 kot. 9 pagi Jadi sila berkumpul di Padang pada pukul 9 pagi. Okey, sila berkumpul di Padang pada pukul 9 pagi. Okey, kemudian ada seorang cikgu dekat sini Dia bagi tahu dekat murid-murid. Harap berikan perhatian semasa pasukan bomba sukarela membuat pertunjukan. Okey, cikgu ni pesan pada semua murid-murid dia. Harap berikan perhatian semasa pasukan bomba sukarela membuat pertunjukan. Okey, kemudian kamu tengok dekat kawasan ini. Okey, bomba ni tengah padamkan api. Yang inilah pertunjukan untuk memadamkan kebakaran api menggunakan apa ni? Fire extinguisher. Okey, pemadam kebakaran. Okey. Jadi dia kata, jangan sentuh api itu. Okey, jangan sentuh api itu. Okey, kemudian cikgu ni pula pesan kat murid kat 2 ni. Okey, tolong bawa alat pemadam api itu ke sana. Tolong bawa alat pemadam api itu ke sana. Okey, jadi kamu tengok dah ini Ini sebenarnya cikgu tak pasti kamu pernah ke tidak terlibat sewaktu tadika ke, tak pasti Tapi sepatutnya setiap tahun di sekolah, okey, di sekolah lah cikgu cerita. Kami, cikgu-cikgu atau pihak sekolah akan panggil pasukan bomba untuk datang ke sekolah buat pertunjukan untuk kepada kamu untuk tengok bagaimana kamu nak menyelamatkan diri sekiranya sekolah berlaku kebakaran. Selalunya bila bunyi loceng panjang je, okey, bila nak ada kecemasan akan berlaku, sekolah akan bunyikan
loceng yang panjang yang tak berhenti. Okey, bila dengar je bunyi loceng panjang itu, maksudnya kamu kena sedia untuk lari selamatkan diri. Tapi bukan lari macam tak tentu arah tak. Okey, lari ikut ada arahan dia. Okey, kena ikut mana nak lari, kamu dari kelas mana, kena turun tangga mana, tak boleh suka-suka hati pusing sekolah, tak boleh kena berkumpul dekat mana? Di kawasan yang luas. Contohnya dekat sekolah di padang. Okey, ni pertunjukan dia. Dia dah buat tadi, dia dah buat dah loceng panjang tu semua. Jadi semua pun berkumpul di padang. Kalau di padang, cikgu akan ambil kehadiran. Betul tak ni datang? Betul tak datang? Betul tak Aus datang? Betul tak Kisha datang? Okey, jadi dia akan tengok. Oh, semua hadir. Kalau cukup, selamatlah. Kalau tak cukup, maksudnya bomba kena pergi selamatkan orang-orang yang tak ada ni. Okey. Itulah, itu adalah contoh kalau kami buat di sekolah. Harap-harap tahun depan atau tahun ni mana tahu kita berjumpa bulan 10 ni kita boleh buat latihan kebakaran ni. Mestilah seronok Okey, dia akan tunjuk kamu macam mana nak bakar, macam mana nak padamkan api menggunakan alat pemadam api ini. Okey, ini adalah situasi yang akan berlaku di sekolah. Okey, cikgu dah ajar kamu mengenai kata perintah hari itu. Okey, dah cikgu tunjuk contoh-contoh. Okey, kalau kamu tengok dekat sini. Okey, ada perkataan yang dihitamkan tebal itu. Itu adalah kata perintah. Contoh yang pertama ini apa? Sila. Okey, dia minta sila. Sila berkumpul. Okey, ni kata perintah yang pertama. Kamu dah belajar hari itu. Seterusnya, harap. Okey, nampak? Harap, berikan perhatian. Kemudian, jangan. Okey, jangan. Kata larangan kan? Perintah larangan, jangan. Dan, tolong. Okey, kata perintah permintaan. Dia minta tolong. Okey, ada 4 sini. Sila, jangan, harap dan tolong. Cikgu harap kamu ingat balik apa cikgu ajar hari tu mengenai kata perintah. Okey, kalau tak ingat, tak apa. Boleh buka balik video cikgu yang hari tu. Okey, macam mana, apa maksud-maksud ni, boleh tengok balik. Okey, kita tengok seterusnya. Baik, untuk tugasan yang kedua, untuk tugasan pelajaran yang kedua, okey, buka buku aktiviti Bahasa Melayu, jilid 1, muka surat 78. Okey, buka, awak akan tengok benda dekat paparan depan cikgu ni. Kita akan buat sama-sama. Okey, buka dan kita jom buat sama-sama ya. Jadi, aktiviti hari ini minta kita bina ayat dengan kata perintah yang diberikan. Sebelum ini pun kamu pernah bina ayat guna kata perintah ini. Jadi ini ulang sahaja balik. Okey, untuk ulang kamu faham ke tidak? Macam mana nak menggunakan kata perintah. Jadi tajuk hari ini tentang panduan keselamatan semasa hujan. Okey, panduan keselamatan semasa hujan. Okey, diberi gambar dekat sini dan diberikan frasa. Okey, ada frasa gunakan payung. Dan dia beri kata perintah sila. Okey, rasa senang je kata perintah ni, memang kamu boleh buat lah. Senang kan? Cikgu tengok hari tu pun hasil kerja kamu yang hari tu pun semua pun boleh buat. Okey, macam mana kita nak bina ayat sila dan campurkan dengan gunakan payung. Okey, ini adalah contoh yang cikgu buat. Sila gunakan payung sewaktu hujan. Okey, kamu dah guna pun sila, betul. Kemudian kamu dah ambil frasa gunakan payung. Kan dah cukup lah tu kan. Kalau kamu buat sila gunakan payung, notah pun sudah betul. Okey, sudah menjadi satu ayat. Okey, tapi boleh tambah bagi sedap lagi. Sila gunakan payung sewaktu hujan. Ataupun sila sentiasa gunakan payung sewaktu hujan. Boleh macam-macam ayat kamu boleh buat. Okey, ini yang paling mudah yang cikgu buat. Jadi boleh buat ikut cikgu ataupun buat sendiri. Seterusnya, dia bagi gambar seorang lelaki tengah menggunakan telefon bimbit. Ada pangkah dekat sini
Dan ada petir, ada kilat. Okey, jadi frasa dia bagi telefon bimbit. Dan kata perintah yang dia bagi, jangan. Okey, macam mana kita nak bina ayat? Okey, contoh cikgu buat, jangan gunakan telefon bimbit ketika hujan. Okey, jangan kita dah gunakan telefon bimbit. Telefon bimbit kita dah guna ketika hujan. Sudah menjadi ayat yang lengkap. Atau nak buat jangan guna telefon bimbit. Dah betul. Jangan macam mana? Jangan gunakan telefon bimbit ketika hujan. Khuatir petir menyambar. Boleh. Panjang lagi kamu nak buat pun boleh. Tak jadi masalah. Okey. Ini adalah contoh cikgu bagi yang mudah-mudah sahaja. Jadi yang terakhir, okey, yang terakhir seorang ibu dengan anaknya 2 orang, okey, dekat duduk dalam rumah, okey. Frasa yang diberikan ialah duduk di dalam rumah. Kemudian ayat perintah yang diberi harap. Macam mana kita nak bina? Kita guna contoh harap semua duduk di dalam rumah semasa hujan. Okey, harap semua duduk di dalam rumah semasa hujan. Kamu guna dah harap, kamu guna duduk di dalam rumah, maka dah cukup untuk ayat ini betul. Boleh juga kamu buat harap duduk di dalam rumah. Noktah. Pun dah jadi satu ayat yang cukup. Okey, yang lengkap. Okay, ini contoh yang cikgu beri. Cikgu yakin yang lain kamu semua dah ramai yang pandai-pandai. Okey, boleh buat ayat sendiri yang lebih gramatis. Kan? Okey, ini untuk latihan tugasan pelajaran yang kedua. Cikgu harap kamu dapat buat dan nanti hantar tugasan kepada cikgu. Jadi, selesai tugasan, kamu hantar kerja dekat cikgu. Hari ini itu sahaja pelajaran kita yang kedua. Jadi, esok, murid-murid, apa yang jadi esok? Esok kita cuti. Cuti sempena Hari Kemerdekaan yang tiap-tiap tahun jatuh pada 31 Ogos. Okey, jadi cikgu harap walaupun bercuti, cikgu harap kita sama-sama dapat kibarkan jalur gemilang di rumah dan kita sambut dengan semangat kemerdekaan yang tinggi. Okey, walaupun duduk di rumah, tidak mustahil kita boleh tunjukkan semangat cinta kita pada negara. Okey, sama-sama kita menjaga keharmonian Malaysia. Okey, selamat menyambut Hari Kebangsaan murid-murid semua. Kita jumpa lagi di hari Rabu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.